اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 10. Muka surat 10, baris yang ke-14 daripada atas. Muka surat 10, baris ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kata muallif, yakni pengarang kitab. Siapa muallifnya? Imam Ghazali, atau badal kepada muallif Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Maka inilah aturan yang mengilhamkan daku Tuhanku pada jalan ibadah. Kata muallif, kata Imam Ghazali. Kenapa diterjemuh seumpama tu? Kata muallif, sebab hak Imam Ghazali dah lah, tulisannya tulisan Imam, karangan Imam Ghazali. Sebab yang menulis bukan Imam Ghazali rahimahullah. Yang menulisnya adalah murid kepada Imam Ghazali rahimahullah. Murid pada Imam Ghazali yang dahulu sudah dibicarakan. Murid pada Imam Ghazali Abdul Malik bin Abdullah yang menulis Imla ni Imam Ghazali kata Abdul Malik bin Abdullah yang menulis tu Imla. Imam Ghazali susun ayat. Kemudian murid kepada Imam Ghazali Abdul Malik, Syekh Abdul Malik bin Abdullah yang menulis. Itu imla. Jadi dimulai dengan kata muallif. Kata muallif, kata pengarang Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Maka inilah aturan-aturan, susunan-susunan yang disusun oleh Imam Ghazali daripada 7 Aqabah yang terdahulu, yang disusun secara ijmal, secara ringkas terlebih dahulu, barulah akan disusun secara tafsil, secara terperinci ke 7 Aqabah. Jadi terlebih dahulunya Imam Ghazali susun segala Aqabah yang 7 secara ringkas, secara ijmal, secara ringkas. Kemudian barulah Imam Ghazali akan susun satu-satu Aqabah secara terperinci. Inilah susunan Aqabah, 7 Aqabah yang disusun secara ijmal, secara ringkas. Aturan susunan. Aturan ni susunan lah, tertib. Kita aturan ni macam undang-undang dah. Aturan.
aturan tempat ni, dia ada aturan. Ni aturan ni susunan. Aturan, susunan ni kan atu kan. Pada atu satu. Atu juga dia panggil. Tapi cuma kita sebut ayat aturan, jadi macam peraturan tau. Aturan. Ni terjemah daripada Arabnya tertib. Tertib ni susunan. Aturan, susunan yang menilhamkan daku Tuhanku, yang capok dalam hati ni daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni hak aturan dalam kitab Minhajul Abidin 7 aqabah tu. Aturan, susunan yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan daku. Yang mana susunan 7 aqabah ni yang terlebih dahulunya Imam Ghazali menyatakan bahawa aturan dipanggil tertib ajib, dia panggil tertiban ajiban, kata Imam Ghazali yang terdahulu. Susunan yang luar biasa yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tertiban ajiban, susunan yang luar biasa yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dicampur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Imam Ghazali rahimahullah. Yang mana kitab Minhajul Abidin ni kitab yang terakhir bagi Imam Ghazali, yang menjadi khulasah kepada kitab-kitab Imam Ghazali yang terdahulu. Ni kitab Minhajul Abidin menjadi khulasah kepada kitab-kitab Imam Ghazali yang terdahulu. Aturan yang mengilhamkan daku Tuhanku ni pada jalan ibadah. Pada jalan ibadah. Nak beribadah, inilah jalan dia. Susunan dia beginilah. Dalam kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ila jannati Rabbil Alamin. Kan nama dia. Minhajul Abidin. Jalan beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni jalan ibadah. Minhajul Abidin. Jalan mengabdikan diri akan Allah. Jalan beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila jannati Rabbil Alamin. Kepada syurga bagi Tuan bagi sekian alam. Tapi dipanggil Minhajul Abidin. Jalan ibadah. Jadi susunan 7 aqabah dalam kitab Minhajul Abidin ni susunan yang ajib, susunan yang luar biasa, yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dicampur dalam hati Imam Ghazali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada jalan ibadah. Kalau nak mengikuti jalan ibadah yang disusun oleh Imam Ghazali, kena ikut molek dalam kitab Minhajul Abidin ni. Jangan hanya baca kitab Minhajul Abidin, memperalatkan nama Imam Ghazali, nama kitab Imam Ghazali, tetapi sebagaimana yang disusun oleh Imam Ghazali tidak dituruti. Itu bukan tu. Itu orang yang memperalat guna nama je. Jadi jalan ibadah sebagaimana susunan di dalam kitab Minhajul Abidin. Maka ketahui olehmu sekarang dengan taufik Allah, dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahui bahawasanya akan bahawasanya yang hasil daripada jumlah ini 7 aqabah. Yang hasil daripada jumlah ini, jumlah yang diatur, yang dihimpun, yang disusun oleh Imam Ghazali rahimahullah, 7 aqabah. Dia panggil 7 didatangkan dengan lafaz jamak. 7 aqabat. Aqabah banyak aqabat. Kita nak baca mana tu? 7 aqabat. Apa dengar pelik tau. 7 aqabah. Kalau Melayu kita lah. Aqabah yang pertama, ni susunan dia. Aqabah yang pertama dinamakan Aqabatul Ilmi. Kedua,
dinamakan Aqabah Taubah. Ha ni hak jumlah perhimpunan yang diatur, yang disusun oleh Imam Ghazali rahimahullah, yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada jalan ibadah. Dimulai dengan yang pertama adalah Aqabah ilmu. Itu yang pertama, Aqabah ilmu. Kemudian pergi kepada Aqabah yang kemudian itu pokok pangkalnya balik kepada ilmu. Pokok pangkalnya balik pada ilmu. Sebab contohnya Aqabah yang kedua, Aqabatut Taubah. Aqabah yang kedua, syarat taubah adalah ilmu. Tanpa ilmu tidak ada taubah. Man la yutribal ilm falaysa bitaib. Sesiapa yang tidak menuntut ilmu tidak dinamakan orang yang bertaubah. Man la yutribal ilm falaysa bitaib. Orang yang tidak menuntut ilmu agama, maka tidak ada baginya taubah. Sebab syarat utama taubah adalah ilmu. Sebab taubah ini kita nak kembali kepada Allah dengan beriman dan beramal soleh. Yang terdahulunya kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kembali kepada Allah dengan beriman dan beramal soleh. Beriman, ilmu tauhid kena comel. Beramal soleh, ilmu fiqh tasawuf kena comel. Taat zahir, taat batin. Kembali kepada Allah dengan beriman dan beramal soleh. Yang terdahulunya kita jauh daripada Allah. Jadi nak kembali pada Allah ni, balik kepada ilmu. Bukan hanya tua-tua mari masjid, mari surat, nak taubat dah. Dia kata nak taubat dah. Orang pun kata dia taubat dah. Kalau dulu berat, sekarang dia taubat dah. Dia nak taubat ni, nak kembali pada Allah dengan beriman dan beramal soleh. Ilmu iman, ilmu akidahnya belajar ke dah? Tak pernah peduli, buat amal je. Tak nak beli buat ilmu akidah. Buat amal lah. Dengan qiyamul lail. Pukul 3 pagi tu WhatsApp dah group qiyamul lail. Apa ada ni? Pukul 3 pagi WhatsApp group dah qiyamul lail. Cuma tak buat live saja. Buat live, dia orang apa? Macam mana? Buat live lah. Pukul 3-4 pagi share dalam WhatsApp. Alhamdulillah dapat bangun pagi ni qiyamul lail. Bukan orang sini lah, ni orang jauh ni. Orang jauh. Oh, bangun pagi. Dia WhatsApp ni kan, kalau masuk dalam WhatsApp, dia bunyi tak telefon bunyi. Lepas tu kejut kawan dia tidur ke macam mana? Kau je. Saya tak bunyi telefon saya. Lepas tu dah tak tahu kat mana nak jadi bunyi. Tak bunyi. Orang tahu WhatsApp. Ustaz, tengok tak lagi? Apa benda? WhatsApp dia kata. Nantilah saya buka tengok. Lama dah dia atur. Dak buka tengok. Sebab apa? Dak sedar. Pukul 3-4 pagi WhatsApp dah. Qiyamul lail. Belajar akidah ke dak? Tak peduli. Belajar fardhu-ain fiqh tasawuf ke dak? Tak peduli. Itu bukan taubat gitu. Itu bukan taubat. Pada ni. Itu semua tipu dari syaitan belaka. Itu semua tipu dari syaitan. Yang peliknya, orang-orang yang seumpama ni, orang-orang yang untuk berjaya dunia, bertukulumuh belajar ilmu dunia daripada budak. Berjayalah dunia, bertukulumuh belajar. Nak berjaya akhirah, tak mau belajar ilmu agama. Pelik tu kan? Pelik lah. Nak berjaya dunia sementara, belajar macam mana? Belajar bertukulumuh daripada budak. Siang malam. Untuk berjaya dunia. Untuk berjaya akhirah, tak payah belajar. Pakai ilmu budak-budak, ABC tu. Ilmu budak-budak kan? Tak ABC je. Rukun Islam ada berapa, rukun iman ada berapa, rukun semayang ada berapa, rukun wudu ada berapa. Tu kalau kita buat banding dengan ABC baru tu. Ada ni.
Jadi ilmu agama diambil ilmu tahap ABC. Ilmu dunia habis dah. Sekolah dah terima dah dianya. Habis tinggi sekali dah dia belajarnya. Untuk berjaya untuk dunia sementara. Tapi hipokritnya untuk akhirat dia amal dengan ilmu ABC dengan apa masa budak-budak. Belajar balik dah untuk memastikan sah ke-6 rukun iman, tak pernah peduli. Belajar molek dah untuk mengetahui syarat bagi tiap-tiap rukun sembahyang, syarat bagi tiap-tiap rukun wuduk. Wuduk mandi wajib ni ada syarat-syarat dia. Rukun tu satu. Rukun sembahyang, rukun wuduk satu. Rukun mandi wajib satu. Syarat. Ya ada syarat juga. Rukun sembahyang 13 tu rukun. Syarat. Syarat bagi tiap-tiap rukun. Syarat untuk sah rukun Fatihah. Berapa syarat dia? Tiap-tiap rukun tu ada syarat dia. Tak pernah belajar pun syarat. Maknanya untuk akhirah dia ambil ilmu hak tahap ABC masih dia ngapa masa budak-budak sekolah rendah. Tapi ilmu dunia ni, ilmu dunia belajar tinggi buat apa? Boleh baca, boleh ngira, kerja lah. Boleh duit awal-awal. Ada ni. Umur 14, 15 tak. Janji boleh baca. Boleh nulis. Kerja. Orang lain duduk sekolah. Dia boleh beli kereta dah. Apa ada ni? Kerja tak ada kelulusan. Kerjanya kerja dok tinggi lah. Ada orang yang tak ada pelajaran. Kaya-kaya. Tu orang share dalam FB tu kan. Kaya-kaya. Tanpa pelajaran pun. Janji boleh baca, boleh nulis je. Dok. Ilmu dunia bukan setakat boleh baca, bukan setakat boleh ngira. Belajar tinggi-tinggi. Ilmu agama setakat ngapa rukun je. Setakat ABC je. Itu nak agama. Ni pembohong. Tu kata hipokrit. Peliknya orang yang belajar ilmu dunia sungguh-sungguh, lepas tu dia tinggal dah dunia. Tinggal dah tikar. Sebab apa? Pencing dah apa semua. Ilmu kerja dunia sudah ditinggalkan. Ilmu dunia ada lagi ilmu dunia. Buku-buku SPM tu duduk ngulang lagi, duduk mutalaah lagi ke? Buku-buku SPM tinggal ada ilmu dunianya. Sekarang nak fokus pada akhirah. Ilmu akhirahnya mana? Budak-budak belajar dah. Tengok. Ada ni. Nak taubah, pokok pangkalnya balik kepada ilmu. Tanpa ilmu, malah tibal ilm falaysa bitaib. Orang tidak belajar ilmu agama, tidak ada taubah. Yang pertama, nak bertaubah dari pegangan yang terpeso kepada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Bukan nak bertaubah daripada tinggal semayang sahaja. Nak bertaubah daripada semayang tanpa ilmu kepada semayang dengan ilmu. Kita nak bertaubah bukan hanya bertaubah daripada tinggal semayang. Nak bertaubah daripada semayang tanpa ilmu. Ada ni. Bukan hanya nak taubah daripada tinggal semayang. Nak taubah daripada jahil fardu ain kita bab semayang. Orang dok semayang ni ilmu semayang dia pun tak belajar. Orang semayang molek-molek pun ilmu semayang tak belajar. Orang tak semayang ni ilmu semayang dijahil. Maknanya dia berdosa besar kerana tak semayang. Dia berdosa besar kerana dia jahil fardu ain dalam bab fiqh. Jadi nak taubahnya bukan hanya bersembahyang. Nak bertaubah wajib kena belajar fardu ain bab sembahyang fiqh. Tu panggil taubah. Nak taubah pula daripada hati riya, ujub, takabur kepada hati bersifat dengan sifat kepujian. Itu taubah. Kalau hati mengekali riya, ujub, takabur, mari ke masjid, rokok sujud di masjid tapi mengekali riya, ujub, takabur, itu taubah. Itu iblis pun ketawa. Apa iblis ketawa? Manusia punya belakang. Sebab apa? Iblis punya sombong, sekali sujud pun tidak. Tapi manusia punya sombong, belakang dianya 2 kali sujud tiap-tiap rakaat. Ketawa iblis. Hebat lakonan manusia ni. Manusia ni lebih hebat daripada iblis. Iblis tak mengaku Tuhan. Firaun mengaku Tuhan, lari iblis. Iblis tak mengaku Tuhan. Tapi Firaun mengaku Tuhan. Hebat manusia. Manusia yang bersifat dengan sifat iblis, takabur,
rokok, sujud 2 kali. Mana iblis ni sombong, dah. Sekali pun tak sujud. Tapi manusia punya lakonan, bawa sifat iblis, sombong. Oh, tapi sekali sujud masa semai sunat, lama punya sujud. Tapi huru-hara masjid tu dengan kesombongan dia. Dikekalkan kesombongan masa dia kerja dahulu. Dia kerja dahulu berpangkat besar. Dengan kesombongan dianya, hak bawah-bawah dia dinyek je. Dia buat lebih kurang je. Dia kata lebih kurang je. Dia permalu lebih kurang je. Dia buat nanya lebih kurang je orang bawah dia ni. Kena ikut kata dia. Dia ikut kata dia, siap. Dia buat zoling lah. Dia atau tempat lain lah. Dia buat itulah, dia buat inilah. Dengan kesombongan dia menzolimi orang bawahan dia. Itu semua dosa dengan Adam tu. Kena minta maaf seorang-seorang. Tak akan minta maaf. Sebab apa? Walaupun dia sudah tua duduk masjid, dia mengekali sifat sombong. Nak minta maaf. Itu orang bawahan tu. Orang bawahan je. Minta maaf. Nak pergi jumpa dengan dia. Nak tak muka mana dia kata. Tu orang sombong. Orang sombong seumpama ni di pada mahsyar akan dipijak oleh sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mana sombongnya masa kerja, lepas pencing duduk masjid, ambil masjid pula jadi mengepalai dengan kesombongan yang sama. Ni iblis ketawa. Ada ni punya lakonan manusia itu dipanggil orang yang taubah. Fabi'sa maswal mutakabbirin, Tuhan kata, seberat-berat, sejahat-jahat, seteruk-teruk tempat kepada neraka kepada orang yang sombong. Tapi tidak bertaubat daripada dosa besar, sifat azazi sombong, mengekali. Tak ada tu. Sebab apa? Ilmu pun tak bicara. Kalaulah orang mengajar cerita bab sombong, takabur, terasa hati ya. Sebab kata ke dia. Terasa hati. Orang mengajar ceramah bab takabur. Ni kata kat aku dah ni. Kata ke siapa? Kuliah umum, kuliah baca kitab. Kata ke siapa? Dia kata ke dia. Sama juga mengajar bab pegangan yang kapi, pegangan dosa besar, ada orang lari. Sebab apa? Macam dia kata saya je, dia lari tak mau dengar. Sebab apa? Macam kata ke dia kata. Pelik pula. Bukan pegangan masing-masing. Siapa nak tuju ke siapa? Ada ni pegangan masing-masing. Nak tuju ke siapa? Kalau bab semayang, benar, sentuh tu. Ni sebab bunyi pelik masa semayang ni. Sentuh. Bolehlah kita kata. Sebab apa dalam ceramah tu cerita bab berdeheng. Datuk Imam berdeheng. Contoh. Ada ni. Jadi sentuh. Gitulah. Bolehlah sentuh. Sebab dengar. Orang akidah salah ni, siapa tahu? Macam mana pula rasa hati, lari kerana seolah-olah ustaz tu kata akidah kafir tu, dia kata saya. Ustaz tu kata akidah yang dosa besar, dia kata saya. Dia kata ke dia. Jadi maknanya dia mengaku wallahu a'lam lah. Lari kerana tu. Dia kata seolah-olahnya ustaz mengajar bab akidah kafir, akidah salah tu, dia kata ke saya. Kata dia mengaku ke apa ni? Sama juga sombong. Benda hati nak kata ke siapa? Yang ustaz mengajar pula satu hal ustaz mengajar. Masa sebut je sombong, kita tengok ke muka dia. Orang mengajar ni kan dia gini, paling kanan kiri pandang, dia lah pandang kanan kiri kan. Kau mengajar gini je. Tapi masa sebut kata sombong tu, dia kata tengok ke muka dia semua, dia kata. Ia kedok kata ni. Yang ustaz tu paling kanan kiri, tapi pun ustaz pun satu hal. Sombong, lenggok ke atas. Sudah, jangan tengok muka orang. Sombong, tengok ke kita. Jangan tengok muka orang. Ni sombong, dia kata tengok muka dia. Sombong, tengok muka dia. Memang dia sombong. Tapi, ustaz tu tak tahulah. Duduk di masjid, rokok sujud, tapi mengekali sifat azazi. Tu kata azazi ketawa. Punyalah permainan manusia lebih hebat daripada azazi. Sombong azazi, dah. Sekali pun dah.
Sombong manusia. Sujud 2 kali. Rokok sujud lama pula pada main sunat. Atau bohong belaka tu. Pada ni. Tak ada. Tanpa ilmu, tidak ada taubah. Bahkan ilmu tu sendiri, belajar fardu ain tu sendiri adalah di antara rukun taubah daripada dosa besar jahil fardu ain. Belajar tu sendiri adalah untuk menyempurnakan rukun taubah daripada mengekali dosa besar jahil fardu ain. Jahil fardu ain, dosa besar, malaikat akan catat dosa besar bermula daripada umur baligh. Bermula dari umur baligh. Yang pertamanya kena bertaubat lebih dahulu daripada dosa besar kerana mengekali jahil fardu ain. Dosa besar akidah salah tu dosa besar yang lain. Dosa besar semayang tak betul tu dosa besar yang lain. Dosa besar riak wujud takabur itu dosa besar yang lain. Ada ni. Nak bertaubat dia dosa besar pegangan salah, belajar mulai. Sama bab pegangan sekarang ni. Lepas tu dalam ilmu kitab Minhaj ni, bab pegangan ditekankan permulaan sekali. Kena kemah molek bab pegangan. Sekarang ni timbul bagai-bagai fahaman pegangan yang terpesong. Bagai-bagai pegangan dan fahaman yang terpesong. Saya tak dengar pengajaran. Kalau hak saya dengar pengajaran ni, hak baba-baba. Kalau saya ada masa, memang saya akan tersentiasa mengikuti hak rakaman baba-baba. Mana apa ni? Dah ilmu tak seberapa, kena sentiasa tambah ilmu. Kena sentiasa tambah ilmu. Dengar rakaman hak baba-baba. Hak tu hak saya dengar. Ada pun kau duk ceramah luar tu saya tak pernah cara. Tapi kemarin terdengarlah. Hak tu di Selangor. Dia baca kitab hikam. Di permulaan dibaca ayat faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita maklum ayat tu dah. Siapa yang menghendaki berjumpa dengan Tuhan, dia hendaklah beramal soleh dan tidak mensyirikkan Allah akan sesuatu. Kan gitu dah. Ayat tu kita maklumlah. Jadi ayat tu memerintah supaya kita falyamal amalan salihah, beramal. Tuhan perintah beramal. Nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, beramal. Tuhan perintah beramal. Tertipu orang yang berpegang segala perkara dalam ketentuan Allah, dalam pengetahuan Allah. Tertipu. Maknanya kalau berpegang baik jahat ni dalam ketentuan Allah, dalam pengetahuan Allah, tertipu gitu tak tahu tu. Hai, kata mana pula nak pergi? Pada ni. Kalau berpegang segala-galanya dalam ketentuan Allah, segala-galanya dalam pengetahuan Allah, berpegang seumpama tu tertipu. Diguna ayat seumpama tu. Tertipu. Maknanya tidak ada ketentuan Allah, tidak ada pengetahuan Allah. Tidak ada ketentuan Allah, itu akidah yang terpesong. Tidak ada pengetahuan Allah, tu kafir. Ada ni. Menafikan ketentuan Allah tapi masih lagi berpegang akan pengetahuan Allah, pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir. Tapi kalau menafikan pengetahuan Allah, itu kafir ijma' ulama. Ada ni. Mu'tazilah memang mereka menafikan ketentuan Allah pada perkara jahat, tapi Mu'tazilah tidak menafikan pengetahuan Allah pada perkara jahat. Tapi kalau ketentuan Allah dinafikan, pengetahuan Allah pun dinafikan, menafikan pengetahuan Allah tu, itu kafir ijma'. Kalau menafikan ketentuan Allah, itu Mu'tazilah yang khilaf pada kafir. Jadi tertipu. Mereka yang berpegang kesemuanya di bawah ketentuan Allah dan pengetahuan Allah. Waktu kata mari mana pula ditolak siapa ke pengetahuan. Rakaman-rakaman pengajaran yang tolak ketentuan tu memang cukup banyak di tempat kita. Cukup banyak rakaman-rakaman yang menolak ketentuan Allah.
Tapi tak pernah dengar lagi orang yang menolak pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tertipu mereka yang berpegang segalanya di bawah ketentuan Allah dan di bawah pengetahuan Allah. Tertipu, tak betul gitu. Jadi seolah-olahnya kalau seseorang tu ahli syurga, buat jahat banyak mana pun tetap masuk syurga. Seolah-olahnya kalau Tuhan tentukan dia ahli neraka, buat taat banyak mana pun dia tetap ahli neraka. Kok mana pula? Allah tetapkan pada azal seseorang tu ahli syurga. Allah tetapkan pada azal seseorang tu buat amal soleh. Tuhan tetapkan pada azal seseorang tu ahli neraka. Tuhan tetap seseorang itu kufur dan melakukan maksiat. Jadi seolah-olahnya kalau Tuhan tetap dah seseorang tu ahli syurga, buat jahat banyak mana pun syurga. Sebab Tuhan tetap dah ahli syurga. Kalau Tuhan tetap dah seseorang tu ahli neraka, buat amal soleh banyak mana pun tetap neraka. Jadi seolah-olahnya syurga neraka je ketetapan Allah. Buat amal soleh, buat maksiat bukan ketetapan Allah. Bila Allah menetapkan seseorang itu beriman dan beramal soleh, Allah menetapkan seseorang itu ahli syurga. Ada ni. Kenapa pula timbul? Seolah-olahnya syurga neraka je ketetapan Allah. Hak beramal soleh, buat maksiat bukan ketetapan Allah. Allah menetapkan dia ahli syurga. Tiba-tiba dia buat jahat banyak mana pun syurga kat dianya. Kenapa pula begitu? Kalau Allah tetapkan pada azab dia ahli syurga, Allah tetapkan pada azab dia beramal dengan amalan ahli syurga. Mana amalan ahli syurga? Beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Itu amalan ahli syurga. Ada ni. Kalau Tuhan tetapkan seorang pada azab ahli neraka, kufur dan melakukan maksiat. Ada ni. Kenapa pula timbul? Allah tetap dah pada azab orang ni ahli syurga. Buat jahat banyak mana pun boleh syurga juga, dia kata. Jadi salah ni salah lagi ni. Dah. Bukan syurga neraka ketetapan Allah pada azal. Bahkan baik jahat itu ketetapan Allah pada azal. Ambil daripada rukun iman yang ke-6 kan. Baik jahat, qada dan qadar. Apabila baik jahat, qada dan qadar, balasan kepada perbuatan baik, syurga telah diqada-qadarkan oleh Allah. Bila jahat tu qada Allah, neraka pun qada Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Sebab apa? Sebab sekalian perkara yang berlaku qada dan qadar. Sekalian ni yang berlaku di dunia sekarang, beriman dan beramal soleh, sekalian ni yang berlaku di dunia sekarang, kufur dan maksiat telah diqada Allah pada azal. Di hari akhirah syurga seseorang qada Allah pada azal, neraka seseorang qada Allah pada azal. Sebab rukun iman kena jelas. Allah telah mengqadakan sekalian perkara baik jahat yang berlaku di dunia, yang berlaku di akhirah. Yang berlaku di akhirah tidak ada penghujung. Sebab syurga neraka dikekalkan oleh Allah, maka qada Allah pun tidak ada penghujung. Jadi kalau Allah qadakan pada azal beriman dan beramal soleh, Allah qadakan syurga lah. Kenapa pula timbul? Jadi hak kata tertipu segala-gala di bawah ketentuan Allah dan pengetahuan Allah, seolah-olah bererti kot dia kata Allah tetap ada syurga. Buat jahat macam mana pun tetap syurga. Jadi seolah-olah buat jahat tu bukan qada Allah. Tapi ada yang Allah qadakan pada permulaan dianya melakukan kejahatan. Tapi Allah qadakan kemudiannya dia bertaubat, dia kembali melakukan amalan ahli syurga, mati dalam amalan ahli syurga, masuk syurgalah dia. Adalah seumpama tu. Ada ni. Jadi tertipu mereka yang berpegang segala-gala ni di bawah ketentuan Allah dan pengetahuan Allah. Tu. Kalau tolak ketentuan Allah, itu Mu'tazilah yang khilaf pada kafir.
Tapi kalau tolak pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengetahui, Allah mengetahui sampai masa berlaku, waktu habis cerita. Tolak pengetahuan Allah, kafir ijma' ulama. Tolak ketentuan Allah, itu Mu'tazilah yang khilaf pada kafir. Jadi tertipu orang yang berpegang segala-galanya bawah ketentuan Allah dan di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Macam saya sebut tadilah, banyak rakaman pengajaran yang tolak ketentuan Allah, tapi tak pernah jumpa lagi mereka yang tolak pengetahuan Allah. Tolak pengetahuan Allah, habis cerita. Ada ni. Tolak ketentuan Allah, tolak pengetahuan Allah, itu qadariyah yang timbul di awal Islam, yang pupuh pada masa Imam Syafi'i rahimahullah. Itu bukan qadariyah regu dengan jabariyah, bukan. Qadariyah regu jabariyah itu bab istiusa, tu bab lain, qadariyah lain. Dia panggil qadariyah mutaakhirun waktu, ataupun dipanggil al-qadariyatus saniyah. Kalau saya sebut tadi qadariyah mutaqaddimun, dia panggil al-qadariyatul ula. Hal ni timbul di awal Islam, pupuh kurun yang kedua pada masa Imam Syafi'i rahimahullah. Qadariyah ini menafikan ketentuan Allah dan menafikan pengetahuan Allah. Ini kafir ijma' ulama. Ini. Pada ni. Menafikan ketentuan Allah serta menafikan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata hak pertamanya ilmu tauhid ilmu molek. Sekarang bagai-bagai fahaman pegangan-pegangan yang terpesong dalam pengajaran-pengajaran. Kita memang berpegang syurga neraka telah ditetapkan oleh Allah. Itu jelas Nabi bersabda tu, ma minkum illa waqad qutiba ma'akum an-nar wa minal jannah. Dan tidak ada kalau kamu melainkan telah ditetapkan tempat kembali, sama ada syurga ataupun neraka. Telah ditetapkan tempat kembali sama ada syurga ataupun neraka. Sekalian qada qada, baik jahat qada qada, syurga neraka pun telah diqadakan oleh Allah pada azal. Atau sahabat pun tanyalah, afala nattakilu ala kitabina, adakah kami ni apa? Nak serah atas ketetapan kami. Serah dah lah. Sebab Tuhan tetap dah neraka, Tuhan tetap dah syurga. Serah je lah. Tuhan tetap dah. Nabi pun bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kamu, sesungguhnya tiap-tiap daripada kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan. Kalau Tuhan tetap kepada azab di ahli neraka, mudah-mudah je beramal dengan amalan ahli neraka. Kalau Tuhan tetap kepada azab ahli syurga, mudah-mudah je beramal dengan amalan ahli syurga. Sebab hadis itu panjang. Hadis itu panjang pula. Nabi bersabda, ahma ahlus sa'adah wa yuyassiruna li amal li sa'adah. Orang yang bahagia akan dipermudahkan bagi amal orang ahli bahagia, ahli syurga, beriman dan beramal soleh. Mudah-mudah je belajar. Mudah-mudah je beriman dan beramal soleh. Wa amma al-syaqawah wa yasiruna li amal al-syaqawah. Kalau orang yang Tuhan tetapkan pada azab, orang celaka ahli neraka, mudah-mudah je mengekali pegangan salah, mengekali jahil fardu ain, belajarnya tak ambuh, wa amal dengan amal-amal sendiri tanpa ilmu, tanpa fardu ain tauhid pekotas, mudah je. Macam tadilah, mudah je bangun malam, ilmu pegangan tolak ke tepi. Ilmu fiqh fardu ain tak mau belajar. Ilmu tasawuf fardu ain tak mau belajar. Mudah je. Itu bukan amalan ahli bahagia gitu. Nak jadi amalan ahli bahagia, ahli syurga, beriman dan beramal soleh. Tapi dia rasa macam dia beriman dah. Tu. Beriman tak beriman balik pada ilmu. Ada ni. Lepas tu Nabi pun baca di hujung hadis tu, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Tukar ayat kan. Ayat baca semua tu lah. Nabi baca di hujung hadis, Nabi baca ayat tu. Ada ni. Mana Tuhan tetap dah neraka ataupun syurga, Nabi kata. Tapi maka sahabat tanya dah, lepas tu kita pakai nak serah gitu. Nak serah atas ketetapan kami. Buat amal.
akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan. Mudah je nak bertaubah kemudian, walaupun terdahulunya beramal dengan amalan ahli neraka. Tu kita maklum untuk dalam hadis 40 ada tu. Daripada nutfah, alaqah, mudghah tu. Summa yursalu alaihi malak fayanfakhu fihi ruh tu. Wa yu'maru bi katbi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun. 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, mudghah. Kemudian Allah Ta'ala utuskan malaikat tiupkan roh, malaikat catat 4 perkara. Mana rezeki, ajar, amal, wa syaqiyun aw sa'idun, celaka ataupun bahagia. Ni. Tuan perintah malaikat catat di budak umur 4 bulan tu. Catat 4 perkara, bikatbi rizkihi, rezeki, wa ajalihi, ajal, wa amalihi, wa syaqiyun aw sa'idun, celaka ataupun bahagia, neraka ke syurga ke, telah ditulis di budak umur 4 bulan. Lepas tu Nabi pun sambung, fawallazi la ilaha illa ghairuh, demi Allah yang tiada Tuhan melainkannya, inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli jannah hatta ma yakunu baina wa bainaha illa zira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Ni hak syaqiyun, ni hak celaka. Ni hak celaka. Nabi mula ni hak celaka. Mana hak celaka ni? Seseorang beramal dengan amalan ahli syurga. Mana amalan ahli syurga? Beriman dan beramal soleh, sehingga tidak ada antaranya dalam syurga melainkan sehasta. Maka telah terdahulu atas ketetapan azali, ianya ahli neraka, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka, dia mati dalam amal ahli neraka, maka masuk neraka. Ada ni. Hadis tu memang kita maklum. Hadis tu memang kita maklum. Ini orang celaka, orang yang beramal dengan amalan ahli syurga. Tapi golongan pertama ni, huraian hadis tu sangat sedikit. Huraian pertama ni macam Bal'am bin Ba'ura, macam Bursiso, orang yang betul-betul beriman dan beramal soleh, Allah malu untuk tarik taufik hidayah. Tu. Golongan pertama ni jarang berlaku. Adapun pada masa segar dia semayang dok tinggal, pada masa segar dia berjemaah dok tinggal, sampai masa sakit tua-tua semayang tak mbuh, sebut semayang dia jerkah. Ni. Ke hak ni lah hak golongan pertama ni, hak celaka ni. Sebab dulu semayang dok tinggal, dia amal dengan amalan ahli syurga, tapi kemudian tak ambuh semayang. Bukan tak ambuh semayang, sebut semayang dia jerkah. Ni berkali hak golongan yang pertama yang celaka, dia beramal dengan amalan ahli syurga terdahulu dengan beriman dan beramal soleh. Orang ni belajar dah ilmu fadhil akidah, memang dia tak pernah belajar. Orang semayang dok tinggal, berjemaah dok tinggal ni, dia belajar dah ilmu fadhil fiqh, memang dia tak belajar. Dia tidak pernah beramal dengan amalan ahli syurga. Ada ni. Allah perzahirkan kemudian semayang hanya ada juga tradisi. Masa sihat, masa segar, berjemaah laginya, bila sakit tak ambuh semayang sampai ke mati. Maknanya dia bukan golongan pertama. Dia memang beramal dengan amal ahli neraka daripada dia balik sampai dia mati. Tiada ni. Saya tak pernah jumpa lagi orang yang betul-betul belajar sampai tanya sakit tak ambuh semayang. Tak pernah jumpa lagi. Susah nak tanya semua waktu semayang. Doktor pun sampai kepelik benar. Tanya waktu semayang semua, sebab dia takut terlewat. Sebab dia tak tahu ke pukul berapa ni. Duduk di hospital. Doktor pun pelik. Doktor bertanya dengan hok jaga. Hok jaga tu menantu. Bertanya hal semayang. Ada ni. Sebab apa? Kita pun susul latar belakang dia. Latar belakang dia belajar beramal, belajar fardu ain. Bukan dengar hujung pakar. Susul balik pula. Orang hok siapa tang sakit tak ambuh semayang, masa segar berjemaah 5 waktu.
Susu balik. Tak pernah belajar fardhu ain tauhid, tak pernah belajar fardhu ain fiqh tasawuf. Ada ni. Kekal dengan sifat kesombongan. Isteri tanya hak semayang, jekah. Siapa aku siapa? Anak tanya semayang. Anak, dia makan garang dahulu. Ni orang sombong. Maknanya dia bukan golongan pertama yang beramal dengan amal ahli syurga hingga antaranya dengan syurga sehasta. Bukan. Sebab beramal dengan amal syurga, beriman dan beramal soleh. Hak ni jarang-jarang yang Tuhan palingkan. Betul dalam kitab biasa hak golongan ni, contohnya Bal'am bin Ba'ura, Bursisa, dia buat itu. Tu ada orang yang berilmu, ada orang berilmu. Akhirnya dijual ilmu dia untuk manfaat dunia. Sebelum tu dia molek. Ni kena susu balik. Terkadang dia belajar ilmu agama memang matlamatnya untuk dunia. Maknanya dia belajar ilmu agama matlamat untuk dunia, dia sudah fal yatabawwa makam benar. Nabi kata dia sudah mempersiapkan tempat dalam neraka. Cuma mula-mula tu nampak molek, tapi dah tempat dia neraka dah. Sebab dia belajar agama bukan kerana Allah, kerana dunia. Akhirnya dia pun jual ilmu agama untuk dapat manfaat dunia. Dulu comel, sekarang sudah berubah. Tak. Dia belajar tu niat bukan kerana Allah. Maknanya dia tu dia tu daripada awal lagi dah beramal dengan amalan ahli neraka. Sebab belajar ilmu agama kerana selain Allah, tapi kata dah fal tabawa mau dan nak, dia sudah menempuh menempuh tu lain dah. Menempuh mana apa? Mempersiapkan tempat dalam neraka. Kemudian dia berubah? Tidak. Hanya Tuhan menzahirkan sebenarnya dia belajar ilmu agama. Matlamatnya tadi nak dapatkan keduniaan. Apabila ditawar dengan keduniaan, dijual ilmu agama dia untuk dapat keduniaan. Sebab niat dia belajar dia gitu. Bukan golongan pertama ni. Nabi sebut ni bukan. Beramal dengan amal syurga bukan. Apa dia ni? Barulah pergi pada yang kedua. Wa inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa baina illa zira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fadkhuluha. Ni hak banyak. Sesungguhnya seseorang kamu beramal dengan amalan ahli neraka, tidak ada antara neraka melainkan sasta, maka telah terdahulu ketetapan pada azab di ahli syurga, maka dia pun beramal dengan amalan ahli syurga, akhirnya dia mati dalam amalan ahli syurga, dia masuk syurga. Apa amalan ahli syurga? Beriman dan beramal soleh. Ada ni. Ni orang yang melalui jalanan ni. Iaitu Ustaz betul sungguhlah. Dulu kalau kita balik kepada akidah saya, memang neraka ni bukan sehasta dah, dia kata. Dalam neraka dah. Dan akidah salah. Ada ni. Akidah salah. Tapi alhamdulillah Tuhan buka hati, belajar ilmu fardhu ain tauhid, bertaubat. Belajar ilmu fardhu ain fiqh tasawuf, bertaubat, beriman dan beramal soleh. Itulah amalan ahli syurga. Beriman dan beramal soleh. Tapi dia kata nilai balik kepada dahulu pegangan salah. Memang dengan neraka ni bukan sehasta dah. Memang neraka dah. Pada ni. Tapi Tuhan tetap daripada azab di ahli syurga. Tuhan pun buka hati, dia bertaubat dan beramal dengan amalan ahli syurga, beriman dan beramal soleh. Segala-gala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini siapa ke dinafikan ketentuan, dinafikan pengetahuan. Tu habis cerita lah waktunya. Pada ni. Itulah kata yang pertama-tama, aqabah ilmu yang pertama. Pada kitab Minhajul Abidin. Aqabah yang pertama dinamakan aqabatul ilmi. Kedua dinamakan aqabatul taubah. Bagi pada aqabah taubah. Sebab apa? Sebab syarat utama taubah adalah ilmu. Ketiganya dinamakan aqabatul awaik, dan keempat dinamakan aqabatul awarid. Kelimanya dinamakan aqabatul bawais. Keenamnya dinamakan aqabatul qawadih. Ketujuhnya dinamakan aqabatul hamdi wasyukri. Boleh ingatlah tu. Ingat satu-satu. Aqabah ilmu, taubah, awaik, awarid, bawais, qawadih, aqabatul hamdi wasyukri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.